أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebenarnya bila kita tengok dalam Al-Quran, bila Allah kata qul itu sebenarnya itu adalah pendidikan untuk kita mendidik diri kita dan juga mendidik kepada masyarakat, kerana perkataan-perkataan itu kadang-kadang kita keliru nak cakap apa ketika berhadapan dengan masalah ataupun ada sesuatu yang kita perlu respon. Inilah responnya. Kita juga kena, kalau kita berjumpa dengan orang yang dengan Quran dia tak berapa yakin sangat. Saya pernah jumpa dengan seorang ahli korporat, dia kata boleh ke Quran ni menambahkan profit ataupun productivity di tempat kerja. Okay. Jadi bila saya cuba kongsi dia kata saya tak berapa yakin lah teori-teori yang ada dalam Quran ni. Jadi perkataan yang Allah ajarkan fantaziru, kita lihat je lah kan. Dan sekarang ni JLC tersebut tengah rugi berbilion-bilion Ustaz ya. Nak ceritanya ialah jangan main-main dengan Tuhan ya. Jangan mulut tak ada insurans kan. Yang kita doa pada Allah, kita nak jadi orang yang sentiasa ambil pelajaran dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Apakah sinopsis? Jangan lupa sinopsis bagi halaman 210. Baik, kita lihat kepada sinopsis kita pada hari ini pada ayat 15 hingga 17. Tuntutan orang musyrik menggantikan ayat suci Al-Quran. Mereka minta agar digantikan ya, cabaran demi cabaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan lihat apakah respon daripada Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya pada ayat 18, penyembahan berhala dan idea syafaatnya ya. Apa yang menyebabkan orang-orang musyrik itu, orang yang melakukan syirik itu, dia fikir apa sebenarnya di sebalik berhala ini sendiri? Kita akan lihat. Diteruskan pada ayat yang ke-19, fitrah semua manusia adalah berada dalam agama yang benar, agama yang hak. Ini yang kita akan lihat bersama untuk menjadi satu hujah kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah, dan juga permintaan orang musyrik agar diturunkan ayat kauniyat, sesuatu yang nampak ya, nampak di depan mata. Dia minta untuk diadakan mukjizat lain. Tetapi apakah juga panduan yang Allah beritahu kepada Nabi, kepada kita juga? Kita akan baca bersama pada hari ini. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ
نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم Bawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, resolusi kita ialah selalu menghargai Quran setiap masa sebagai tanda kerinduan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin rindu kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kita macam-macam, kita menghargai Quran, jangan kita minta ganti daripada Quran kerana ini adalah mukjizat agung yang perlu kita hargai. Yang pertama. Yang kedua, jangan mereka-reka berita dari Allah ya memberi tip, panduan, nasihat, motivasi tetapi ia bukannya datang daripada Allah, khawatir ia digelar sebagai mujrimun dalam ayat yang ke-17. Yang ketiga, carilah syafaat yang Allah izinkan, bukan dibuat-buat dengan kita menyembah kepada manusia, kepada kubur ataupun tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kuatkan keimanan kita, kita kuatkan hubungan kita dengan Quran agar Allah sentiasa memandu hidup kita dengan hidayah yang Allah izinkan. Allah la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Badala, menukar ataupun mengganti
inilah yang berulang 44 kali di dalam al-Quran, dan pada ayat 15 sebentar tadi ini adalah perkataan daripada mereka yang menentang nabi, yang tidak percaya pada nabi. Dia kata bahawa tolong datangkan Quran lain, ya, ataupun datangkan gantikan dengan Quran lain, dengan mukjizat lain. Tetapi sebenarnya Allah tidak gantikan kerana apa? Kerana Quran inilah menjadi sumber wahyu, menjadi sumber hidayah kepada kita. Dan harapnya bagi tuan-tuan, kita akan sentiasa berpegang kepada al-Quran ini. Satu ialah kita baca, yang keduanya ialah kita cuba faham, dan fahamnya itu adalah berteraskan kepada apa? Kepada penerangan yang jelas, ya, yang betul, bukannya dimanipulasi bagi penceramah contohnya, ataupun bagi ahli bisnes. Kadang-kadang ada ustaz yang kata pasal nabi buat begini ataupun ayat Quran begini, maka sila beli produk saya, kan. Itu kena jaga-jaga, ya, jangan sampai kita nak melariskan sesuatu produk dengan menggunakan ayat al-Quran, padahal itu bukan maksud yang sebenarnya, ya, bukan maksud sebenarnya. Dan ini kita tidak mahu digelar sebagai orang yang mujrimun. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Alhamdulillah, kita dah dengar penjelasan demi penjelasan daripada muka surat 210. Sekarang kita nak belajar sedikit ilmu tajwid. Kita masih lagi dalam mengulang kaji. Kita tak terkejar-kejar untuk nak menghabiskan silibus tajwid, tapi kita nak slow-slow. Kita dah belajar hukum nun mati, dan kita nak ulang lagi hukum nun mati tersebut berdasarkan ayat-ayat yang kita baca ini, mengambil contoh-contoh daripada ayat. Baik, kita lihat slide. Ulang kaji hukum nun mati dan tanwin. Seperti biasa kita akan ulang hukum izhar nun mati pada hukum izhar. Izhar nyata dan jelas dari sudut bahasanya. Istilahnya mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada gunnah, tanpa memanjangkan gunnah pada huruf yang diizharkan. Okey, slide yang seterusnya. Huruf izhar seperti biasa ada 6, dan keenam tu adalah berada huruf yang berada di bahagian halqum kita. Sebab tu dinamakan izhar halqi. Bila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar yang 6 di atas tu, maka wajib diizharkan. Dijelaskan nun mati itu tanpa boleh kita memanjangkan gunnah. Kita lihat pada contoh-contoh daripada ayat yang kita baca tadi. Pertama sekali ayat pada biqur'anin ghairi hadha, pada ayat ke-15 yang kita baca tu, biqur'anin ghairi hadha, biqur'anin ghairi hadha, nin gha. Tanwin nun itu dimatikan betul-betul. Nin, tak boleh nin ghai. Biqur'anin, tu tak bagi izhar. Itu nak bagi ikhfa, kan. Biqur'anin, pastikan hujung lidah kena betul-betul mati pada makhraj nun, dan tidak boleh panjangkan gunnah. Kalimah kedua, an ubaddilah, pada ayat 15 juga, an ubaddilah, nun bertemu mati bertemu dengan hamzah. An ubaddilah, tak boleh an tak boleh, an pun tak boleh, matikan betul-betul. An ubaddilah. Kemudian in attabi'u illa, in attabi'u illa, juga nun bertemu dengan hamzah. Kemudian sebelah sana, akhafu in asaitu, nun mati bertemu dengan ain. Akhafu in asai, nun bertemu dengan ain. Dan terakhir sekali, tanwin pula bertemu dengan ain juga. Azaba yaumin azim, azaba yaumin azim, azaba yaumin azim. Okey, tanwin bertemu dengan ain. Kalau kita lihat pada ayat ke-15 yang agak panjang itu, yang ada 3 baris setengah itu, banyak hukum-hukum izhar halqi yang terdapat dalam ayat yang ke-15. Jadi lepas ni jumpa saja nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf izhar, yang mana 6 huruf itu berada di bahagian halqum kita. Kita akan baca nun itu ataupun tanwin itu jelas mati nu. An, kalau dia tanwin lah, bi Qur'anin, jelaskan dan jangan panjangkan gunnahnya. InsyaAllah boleh kita dapat
perkemaskan lagi bacaan kita. الله ربنا آتنا